Terima kasih Atikah untuk cerita Pagi Terengganu untuk perkongsian kempen bendera. Seterusnya penonton, kita akan terus ke perkongsian berikutnya tentang program pembangunan kapasiti dan sesi dialog awam rang undang-undang keselamatan cyber. Bersama kita hari ini tetamu juga istimewa, kita persilakan Encik Dr. Megat Zuhairi Megat Tajuddin, Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara, Majlis Keselamatan Negara, dan bersama dengan Cik Idul Ahmad, Timbalan Ketua Eksekutif Perundangan Agensi Keselamatan Cyber Negara, Majlis Keselamatan Negara. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Terima kasih. Ya, kita akan teruskan dengan sesi dialog kita. Kita mulakan dengan Dr. Megat dululah ya. Jadi mungkin Dr. Megat boleh kongsikan berkenaan dengan program pembangunan kapasiti yang dianjurkan oleh MKN yang akan berlangsung tak lama lagi. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terlebih dahulu terima kasih Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menerima kami pada pagi ini. Saya bersama-sama dengan Puan Idora untuk menceritakan sedikit program yang kami akan anjurkan pada 24 November pada Jumaat ini. Untuk makluman terlebih dahulu, sebenarnya Agensi Keselamatan Cyber Negara merupakan satu agensi di bawah Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri. Fungsi kami adalah untuk bertanggungjawab dalam konteks keselamatan cyber negara, di mana agensi kami melihat memastikan negara dilindungi daripada ancaman-ancaman cyber di dalam dan di luar negara. Program pada 24 November ini akan diadakan di International Institute of Islamic Thought and Civilization di UIA, di mana kita akan mengadakan satu program, akan melancarkan satu program pembangunan kapasiti dalam konteks untuk memastikan negara mempunyai bilangan pakar-pakar dan mereka dalam bidang keselamatan cyber supaya kita mempunyai cukup warga kerja untuk melindungi negara dalam agensi-agensi kerajaan dan juga di agensi-agensi swasta. Di sebelah petangnya pula nanti kita akan adakan sesi dialog rang undang-undang, di mana kita dalam peringkat untuk penggubalan rang undang-undang, di mana Puan Idora akan perincikan selepas ini nanti. Program ini sebenarnya merujuk kepada satu perkongsian ataupun pelibatan pihak swasta, kerajaan dan juga institusi pengajian tinggi, di mana kita pembangunan kapasiti ini bukan hanya melibatkan kerajaan saja, sebab dalam konteks keselamatan cyber kita perlu bersama-sama untuk memastikan negara dilindungi. So pihak swasta, pihak kerajaan dan juga institusi pengajian tinggi akan bersama-sama berkolaborasi dengan NAKSA. Singkatan NAKSA ni adalah Agensi Keselamatan Cyber dalam bahasa Inggerisnya, National Cyber Security Agency, NAKSA. Di sini program ini untuk menyahut kita punya Malaysia Cyber Security Strategy 2024. Salah satunya adalah capacity building atau pembangunan kapasiti, termasuk juga kita perlu menggubalkan satu rang undang-undang keselamatan cyber di Malaysia. Baik, seterusnya kita difahamkan bahawa program yang akan dianjurkan ini mempunyai beberapa pengisian. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit tentang apa yang akan berlaku nanti selain daripada yang diungkapkan tadi. Okey, program satu hari pagi dan petang. Pada peringkat pagi, di peringkat awal kita akan mengadakan satu forum tentang keselamatan cyber spesifik kepada keperluan untuk kita membangunkan kapasiti dan capability di Malaysia. Kita menjemput 4 panel, satu daripada Kementerian Sumber Manusia, juga daripada pihak academician iaitu daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, juga daripada EC Council, merupakan pemberi perkhidmatan khusus yang diiktiraf dalam konteks cyber security, dan keempatnya daripada Malaysia Digital Economy Corporation MDEC. So forum ini di peringkat pagi, dan kemudian selepas itu kami anjurkan satu pelancaran dan perasmian. Sebenarnya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, tapi diwakilkan kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Dan selepas majlis pelancaran tersebut, di mana kita akan melancarkan program yang dipanggil di 3 kategori, cadet, mid career shift dan juga research and development, di mana cadet ni kita menawarkan pada pelajar-pelajar yang akan tamat pengajian ataupun pelajar yang telah tamat pengajian untuk mengikuti kursus-kursus cyber security, keselamatan cyber yang diiktiraf yang di peringkat antarabangsa, dan mereka ni ditempatkan di NAKSA. So dengan pengalaman 6 bulan atau setahun di NAKSA, tamat pengajian tersebut, mereka akan bersedia untuk memasuki alam pekerjaan dengan ilmu dan juga pengalaman yang mencukupi.
program ini akan mendapat tawaran beasiswa yang telah ditawarkan oleh EC Council sebanyak $1 juta yang akan dimanfaatkan lebih 2,000 rakyat Malaysia. So bukan saja pelajar, juga kita menawarkan juga kepada mereka yang nak bertukar profession daripada mungkin tukar bidang, mungkin sebab bidang cyber security ini merangkumi berbagai aspek undang-undang, teknikal dan sebagainya. So kita menawarkan program tersebut kepada mereka khusus yang diiktiraf, juga ditempatkan di NACSA sebagai pengalaman dan keluar kepada industri untuk menjadi pengurus atau manager kepada bidang cyber security. Dan yang ketiganya adalah di bawah program research and development R&D. Kita menawarkan pada pensyarah dan juga researcher di universiti bersama juga menghadiri kursus, ditempatkan di NACSA untuk melaksanakan penyelidikan dan sebagainya, dan keluar balik kepada universiti untuk memberi pengajaran kepada pelajar-pelajar yang dalam bidang cyber security dengan ilmu yang lebih terkini. So itu antara perancaran yang kita akan laksanakan pada hari tersebut. Dan keduanya, kita sering melihat cyber security ni kita tertumpu kepada mereka di dalam generasi Sufyan dan juga Irfan, mungkin generasi saya, tapi kita terlupa satu generasi anak-anak kita ni. Betul. Sebab awareness tentang cyber security ni tidak ditekankan, tapi sebenarnya anak-anak kita menggunakan online games, mula menggunakan phone dan sebagainya. So kita akan melancarkan satu buku dalam yang lebih mudah, dipanggil Midori Kuma A Very Special Risk. Ini kerjasama daripada syarikat Kaspersky, yang buku tersebut dihasilkan dalam bahasa Inggeris dan kita akan translatekan kepada bahasa Malaysia. Walaupun cerita tentang risk, tapi sebenarnya dia chapter-chapter menceritakan bagaimana memastikan keselamatan cyber dalam konteks anak-anak ni. Contohnya, bila ambil gambar, jangan kongsikan di media sosial. Bila menggunakan telefon, pastikan ada password. Password tidak boleh dikongsikan orang lain, contohnya. Dan juga kepada parents, bila melihat anak-anak terlalu lama menggunakan telefon, perlu pemantauan. So dalam bentuk cerita-cerita yang lebih mudah dan lebih menarik untuk anak-anak kita, kita sama-sama memastikan keselamatan cyber dijaga. Dan buku ini akan dipublishkan dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris dalam bentuk online dan juga fizikal, dan kita akan berikan secara percuma kepada pihak sekolah dan anak-anak atau ibu bapa yang secara online di website NACSA nanti. So itu akan dilancarkan pada hari tersebut. Dan terakhirnya, kita juga pada selepas paginya akan ada penyampaian hadiah pertandingan video yang dimenangi di peringkat kebangsaan dan juga peringkat ASEAN Jepun, di mana wakil Malaysia menangi tempat kedua di Jepun, ASEAN Jepun tersebutlah. So kita akan mengadakan penyampaian hadiah kepada mereka yang berjaya. Pada sebelah petang, mungkin Puan Udara tengah ceritakan tentang kita akan adakan dialog awam berang undang-undang keselamatan cyber. Itu kita akan kongsikan. Sekarang ini memang senarionya dunia tanpa sepadan kan. Kita perlu sesuatu mungkin dari segi perundangan yang akan dikongsikan oleh Pak Idora untuk kita memastikan negara kita dilindungi oleh ancaman-ancaman seperti ini. Jadi saya difahamkan sekarang ini NACSA dalam proses untuk memutamatkan pengumbalan undang-undang keselamatan cyber. Jadi mungkin boleh kongsikan latar belakangnya, kenapa kita telah mengambil inisiatif seperti ini untuk memastikan negara kita dalam keadaan yang dilindungi. Okey. Terima kasih di atas soalan tersebut. Jadi pada masa ini, NACSA ataupun negara Malaysia tidak mempunyai satu undang-undang khusus berkenaan keselamatan cyber. Jadi NACSA selaku agensi peneraju dalam bidang keselamatan cyber ini yang bertanggungjawab ke atas semua aspek keselamatan cyber, mempunyai fungsi sebagai agensi yang menangani ancaman keselamatan cyber, agensi yang akan menggubal dasar berkenaan keselamatan cyber dan juga perundangan. Walau bagaimanapun, NACSA pada masa ini, kami tidak mempunyai punca kuasa undang-undang yang jelas. Kerana NACSA ditubuhkan secara pentadbiran. Jadi, NACSA sekarang menghadapi kesukaran untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawab untuk menggubal dasar serta melaksanakan fungsi yang diberi, iaitu antara yang paling utama ialah memastikan negara dilindungi daripada ancaman keselamatan cyber. Oleh yang demikian, terdapat satu keperluan untuk kita mewujudkan satu perundangan yang khusus, iaitu Undang-Undang Keselamatan Cyber, untuk memberi satu punca kuasa yang jelas kepada NACSA, bagi memberi kuasa kepada NACSA untuk mengawal selia dan menguatkuasakan Undang-Undang Keselamatan Cyber.
seperti yang kita tahu sekarang ni, ancaman keselamatan cyber atau insiden keselamatan cyber di negara semakin meningkat. Betul. Setiap bulan kita tengok dan juga isu jenayah cyber pun semakin meningkat. Jadi NACSA sekarang mengambil tindakan yang sangat jitu untuk kita memastikan negara kita dilindungi, terutama critical national information infrastructure ataupun kalau dalam bahasa Melayu kita panggil infrastruktur maklumat kritikal negara seperti bank, hospital semua tu. Kita nak lindungi dia daripada ancaman keselamatan cyber yang semakin meningkat. Dan kalau kita boleh kongsikan sedikit setakat ini bagaimana sambutan yang diberikan oleh NACSA dan kepada kerajaan sendiri, bagaimana sambutan tersebut? Sambutan kepada pengumbalan undang-undang ini. Oh, jadi kerajaan pada 3 November iaitu Jemaah Menteri telah sebenarnya meluluskan cadangan penggubalan undang-undang keselamatan cyber kerana kerajaan mengambil serius isu keselamatan cyber dan kerajaan sangat positif dalam memberi segala sokongan yang diperlukan oleh NACSA untuk memastikan undang-undang ini dapat digubal dan insya-Allah dapat dibentangkan di parlimen pada tahun hadapan. Jadi memang sambutan dan juga kami salah satu objektif dialog awam undang-undang keselamatan cyber ini, kami jemput semua pihak daripada universiti, NGO, stakeholders, kementerian, agensi CNII ini, Critical National Information Infrastructure, untuk datang dan mendengar dan memberi pandangan berkenaan apa lagi yang kita perlu lindungi di dalam negara ini untuk isu keselamatan cyber. Maksudnya ialah kita perlu tambah baik kan dalam keadaan ini, ia akan mengancam dari segi jenayah cyber ni. Kalau kita lihat sekarang ni macam-macam ada kan. Jadi itu antara perkara yang cukup membimbangkan kita semua. Dan selain daripada itu Puan, apa lagi antara manfaat sekiranya penggubalan rang undang-undang keselamatan cyber ini digubal? Apa lagi antara manfaat lain untuk negara dan juga untuk masyarakat semua? Manfaat yang paling utama yang kita lihat adalah kita dapat menubuhkan satu ekosistem keselamatan cyber negara yang lebih kukuh. Sebab kita sekarang ni apabila berlaku insiden keselamatan cyber, kita tangani secara pentadbiran. Tapi kalau kita ada undang-undang, kita ada tools yang diperlukan oleh NACSA untuk kita menyiasat insiden keselamatan cyber, mengambil tindakan perundangan dan juga memastikan insiden yang sama tidak berlaku pada masa hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu melindungi aset-aset penting negara, yang mana kami di NACSA ni kita guna term Critical National Information Infrastructure. Sekarang ni semuanya online kan, semuanya digital. Jadi serangan keselamatan cyber tu semakin lama kita tengok semakin meningkat. Kita ada ransomware, kita ada malware, kita ada sistem yang tiba-tiba tak boleh buka sebab telah encrypt oleh penjenayah cyber ini. Jadi kita harap kita dapat menurunkan dan melindungi Critical National Information Infrastructure dan juga kita dapat memberi lesen kepada penyedia perkhidmatan keselamatan cyber untuk memastikan mereka ni apabila mereka provide keselamatan cyber kepada CNII ini, mereka telah pun dilesenkan oleh NACSA. Jadi kita sebenarnya sekarang ni kita nak menjadikan NACSA ni, kita nak bagi dia punca kuasa undang-undang yang jelas supaya kami boleh menjadi agensi peneraju untuk menangani ancaman keselamatan cyber dan juga jenayah cyber. Yang saya nampak sekarang ni rakyat jelata memang sangat-sangat concern kan di atas peningkatan tu. So kami juga adalah agensi bertanggungjawab ke atas melaksanakan strategi jenayah cyber dan keselamatan cyber. Baik, apa yang diorang seringkasnya kalau boleh perkongsikan antara intipati utama dalam rang undang-undang keselamatan cyber ini bagaimana? Jadi intipati pertamanya kita rang undang-undang itu akan menubuhkan NACSA secara perundangan. Selama ni kita tubuhkan melalui keputusan Jemaah Menteri. So kita akan bagi kuasa NACSA untuk menyiasat insiden keselamatan cyber, kuasa NACSA untuk mendapat maklumat berkenaan isu keselamatan cyber, dan kita juga akan mewajibkan semua agensi CNII ini untuk melaporkan insiden keselamatan cyber kepada NACSA supaya kami boleh ambil tindakan segera untuk memastikan masalah itu tidak berlaku. Kita juga akan mewujudkan skim pelesenan kepada syarikat penyedia perkhidmatan keselamatan cyber.
Itu adalah intipati yang utama. Baik, dan Doktor mungkin boleh wawarkan kepada para penonton sekali lagi bila ia akan dilangsungkan dan juga di mana. Saya kira ini informasi yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat supaya kita memahami juga apa sebenarnya ancaman yang sedang berlaku di dunia dan juga di negara kita. Okey, tapi sebelum itu mungkin saya nak tambah sikit daripada poin Ida Orang maklumkan tadi. Dari segi insiden memang kita menerima kalau sehingga Oktober hampir 3,000 insiden berlaku di Malaysia. Tapi sebenarnya bilangan yang masih kecil berbanding di negara-negara Europe sebagai contohnya. Setiap 11 saat berlakunya ransomware attack di Europe. Setiap 11 saat. 11 saat ya. 9.7 juta DDoS attack, maknanya denial of service attack di Europe. So kita mungkin masih dalam keadaan okey. Tapi bagaimanapun okey tidak bermaksud kita perlu selesa. Betul. So program yang kita akan ajukan pada 24 November di ISTEC ataupun di UIA bertujuan untuk kita mewar-warkan bahawa kita telah ada satu rang undang-undang keselamatan cyber yang memastikan NACSA dapat berfungsi dalam keadaan kita ada undang-undang di belakang. Keduanya, bila kita buat undang-undang, perlunya ada mereka yang perlu memberi servis dan juga perlu di kalangan mereka yang mempunyai kompetensi. Sebab itulah pembangunan kapasiti itu dilancarkan supaya kita bersama-sama menyediakan warga kerja yang mempunyai pengalaman dan kompetensi untuk bersama-sama menjayakan rang undang-undang dan juga rule NACSA. Kita doakan agar insiden NACSA untuk mengubah undang-undang berjaya dilaksanakan. Kerana ia dapat membantu untuk menghentikan segala ancaman buruk yang datang dari negara luar. Terima kasih diucapkan kepada Insinyur Dr. Megat Zuhairi Megat Tajuddin bersama dengan Puan Idul Rahmat untuk berkongsian program pembangunan kapasiti dan dialog awal undang-undang keselamatan cyber yang akan berlangsung nanti. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya.